Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tutorial hari ini adalah berkenaan dengan cara kita nak memasukkan data secara bundle dalam coding kita itu. Kita tahu bahawa kalau kita masukkan satu-satu ianya memakan masa. Jadi sekarang ni kita nak masukkan contohnya kuis satu ni, kita nak tambah sekarang ni kuis satu hanya ada satu soalan. Kita tambah lagi 5 soalan di sini ataupun 3 soalan di sini atau 10 soalan ini secara automatik secara automatik. Kita tak mau soalan kita tu satu persatu memakan masa. Jadi ada cara dia. Yang pertama sekali, kita boleh masukkan data itu melalui penyataan ataupun data CSV CSV data melalui aplikasi dalam admin untuk import item import item. Di sini kita boleh masukkan data kita yang dia kena key itu, cuma data itu dalam bentuk CSV. CSV. Macam mana caranya? Terlebih dulu kita kena lihat kepada database lah, database item, sebabnya soalan database kita di bawah item ini terdapat koleksi soalan yang perlu dipaparkan di skrin. Okey, kita ada nombor item, nombor soalan, soalan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, jawapan murid dan nama kuis. Jadi nombor item yang pertama ini dah dipanggil sebagai auto increment atau primary key. Jadi ini kita tak perlu ambil kisah lah, kita tak perlu ambil kisah yang ni. Cuma nombor soalan kita ambil kisah lah. Nombor soalan ambil kisah, kemudian soalan dan seterusnya sampai jawapan murid. Itu aja tempat dia. Untuk jawapan murid ini bergantung pada jawapan pelajar. Jawapan pelajar. Begitu juga dengan kuis. Kuis juga adalah bergantung pada pengembangan sekalian nanti. Jadi kita akan memasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom ini dalam untuk kita masukkan soalan-soalan itu. Jadi kita buka Excel. Okey, kita buka Excel. Jadi ruangan A ni adalah khusus untuk nombor soalan. A itu adalah khusus untuk nombor soalan. Jadi oleh kerana nombor soalan kita boleh kemas sini, maka kita letak dia null dulu. Letakkan null dulu supaya nanti kita boleh kemas sini balik nombor soalan. Untuk B adalah merupakan soalan. Katalah saya dah ada soalan objektif. Nombor soalan jadi bahagian B adalah nombor soalan. Katalah saya dah ada soalan objektif. Contohnya seperti mana nombor 9 ini, saya dah ada soalan ini. Jadi apa saya buat? Saya akan copy soalan ini dan masukkan di ruangan tadi, B tadi. Pastekan saja. Okey, kita buat pengeditan sebab ada kat nombor 1 tu kita tak perlu nombor. Okey, jadi kita letakkan di situ. Kita double klik lah supaya ini. Jadi ini adalah nombor soalan yang nombor nama soalan tadi. Yang ketiga, C, D, E, F merupakan pilihan-pilihan jawapan. Jadi kita masukkanlah pilihan-pilihan jawapan tadi. Contohnya 3. Tak perlu saya tak perlu copy. Kalau banyak tu copy lah ni. 3, 2 itu salah tu 2, 3, 4, 6 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi itu adalah soalan dia. Jadi jawapan dia adalah 6. Jadi kita letak 6 di sini. Kemudian ruangan ini adalah ruangan jawapan murid dan ini adalah ruangan untuk nama kuis. Jadi kita kekalkan dengan null sebab ini bergantung pada jawapan murid. Kemudian ini kita letak dulu sebagai null. Lepas ni kita akan kemas kini balik. Jadi untuk yang dua ni kita boleh kemas kini balik. Ini adalah bergantung kepada jawapan murid nanti. Okey. Jadi selepas itu apa yang perlu awak buat? Awak perlulah save as, save as, browse dan letaklah di mana-mana macam saya ni saya dah telah wujudkan data CSV di desktop. Saya letak di desktop. Saya dah ada data CSV saya. Okey, saya letak sebagai data 3. Okey, data 3. Saya save sebagai, yang ni penting, save sebagai CSV, comma delimited, comma delimited. Okey, savekan di sini sebagai data 3. Okay, saya dah ada data yang kedua tadi. Okey, kita buat data 3.
tak ada masalah. Lepas ni kita akan upload data ni. Kita save, kemudian ada soalan dia, teruskan tekan yes. Okey. Jadi kita telah pun ada satu data untuk soalan. Okey, jadi katakanlah kita ada lagi 3 soalan yang kita letakkan. Saya pilih soalan. Katakanlah saya soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Saya dah ada soalan ni. Saya copy, saya masukkan dekat tadi saya save, saya pergi balik. Okey, lepas tu saya kemas sini balik Saya tak nak nombor 1 ni. Okey, kemudian kita masukkan jawapan. Ada lagi soalan dia. Ada lagi tu rasanya soalan dia ada lagi. Jadi kita tengok lagi ini soalan dia dalam ni, kita copy lagi. Okey, kita copy dan masukkan lagi di ruangan itu, ruangan soalan sambung di sini. Okey, kemudian ada belakang tu ada lagi soalan dia. Kita sambungkan lagi soalan ni. Copy saja. Okey, kemudian saya masukkan di dalam Excel. Sambungan di depan dia tu saya pastekan balik. Okey, jadi saya ada satu koleksi soalan panjanglah sikit soalan ni panjang. Apa teruskan masuk je. Kemudian ini adalah ruangan jawapan dia. Ruangan bagi jawapan dia. Okay, kita masukkan jawapan dia. Ini ruangan jawapan dia. Okey, kita masukkan jawapan yang pertama adalah papar nama pengguna. Kita masukkan jawapan ini. Okey, kita pastekan saja. Okey, kita buat editing sikit. Kita letakkan sebagai teks. Kita buang sikit. Okey. Yang kedua, jawapan dia panjang sikit, klik double klik sini Okey, yang ke B, jawapan dia adalah proses nama. Jadi, masukkan di situ proses nama. Okey, kalau boleh nyatakan sebagai teks saja Okey. Proses nama. Kemudian yang jawapan dia juga panjang, besarkan. Yang C jawapannya adalah menggunakan scanner. Okey, kita masukkan Ctrl V. Okey, betulkan ini menggunakan scanner. Kemudian yang E yang seterusnya itu menggunakan scanner. Kemudian yang jawapan yang akhir adalah input nama. Ctrl C kan saja. Masukkan. Okey, ada pembetulan di situ. Just masukkan saja. Okey, kemudian kita tengok jawapan dia lah. Jawapan dia adalah, saya pun tak baca soalan ni, saya tengok jawapan dia lah. Jawapan bagi soalan nombor 7 adalah D jawapan dia. Jadi jawapan di sini adalah yang ni, input nama. Copy dan masukkan di sini saja. Okey, itu jawapan yang betul lah. Okey, jadi yang ni kekalkan null, kekalkan null. Okey. Ini null null null. Dan ini juga null. Null null. Okey. Jadi kita telah pun dapatlah jawapan dia untuk soalan ini. Jadi kita ada pertambahan 2 soalan di sini. Ini saya lupa letak null. Okey. Jadi kita save baliklah. Save balik. Savekan. Akan minta kekalkan format itu, kita gunakan format tersebut. Okey, sekarang ni pada data 3 ni, sebenarnya data 3 ni berada di desktop. Okey, di desktop. Data mana saya tak. Okey. Data ni. Data CSV ni ada di sini. Jadi CSV ni ada data 3. Data 3. Sekarang ni kita nak upload 2 soalan tadi. Jadi caranya senang saja. Kita pergi ke sini. Pergi ke quiz yang tadi. Kita import item. Tekan import item. Dan kita browse pada file tadi. Katalah file tadi duduk di mana. Contohnya
Katalah kita pergi ke desktop, kemudian kita pergi ke data CSV tadi, ada data 3 tadi dan dia tulis di depan ni C ni, comma separated values. Pastikan comma separated values, bukan Excel jadi kena hati, masukkan data 3. Kemudian kita just upload saja CSV. Kita upload saja data CSV. Kita tengok dulu kalau kita selenggarakan item, sekarang ni kita ada 7 soalan. Okey, sepatutnya bila berlaku penambahan dia akan jadi 9 lah. Okey, jadi kita import item, kita cari bronze tadi, data 3. Kemudian selepas tunggu 2 saat, kemudian kita upload data CSV. Akan keluar import berjaya. Akan keluar import berjaya. Jadi bila kita tengok di selenggara item, kita akan dapati terdapat 9 soalan. Yang akhir ni, yang null ni adalah merupakan soalan yang terkini yang kita masukkan. Jadi kita boleh edit soalan ni. Kita boleh edit. Kita tengok betul tak susunan dia tu. Betul dia buat comel ni. Ni jawapan dia betul. Ini kita tukarlah kepada kuis mana yang kita nak. Contohnya kuis 1. Jadi bila kita tekan kemas gini, soalan ini yang nombor 8 ni telah berubah pergi ke kuis 1. Nombor soalan belum kita letakkan. Okey, untuk soalan yang nombor 9 juga sama. Kita boleh tengok, kita boleh betulkan mana-mana yang kita nak betulkan. Kemudian ini kita rasa tak sesuai, di situ kita turun bawah. Okey, apakah algoritma jadi kita boleh turunkan ke bawah. Okey. Okey, kita boleh turunkan ke bawah apa-apa nama pengguna kita tak perlulah letak tu kita tak nak. Okey, kemudian okey, input nama jawapan dia. Ini juga kita masukkan dalam kuis 1. Bila kita kemas gini, okey, kita akan nampak bahawa soalan ini telah dimasukkan dalam kuis 1. Jadi untuk ini juga sama berlaku. Ini kita boleh edit dan kita boleh buanglah simbol-simbol ni. Okey. Ianya mengganggu kita punya ni lah. Kemudian kita boleh letak kita boleh letakkan di bawah apakah jenis data yang digunakan. Okey, kita boleh besarkan, kita boleh edit soalan ni. Dan kita boleh tadi kuis 1 kuis 4 ni, saya ingat kuis 4 tadi. Okey, kita boleh letakkan sebagai kuis 4. Kita kemas gini. Jadi kalau kita tengok okey, akan berlaku ni. Cuma nombor soalan belum diedit dan ini kita boleh edit lah. Letakkan nombor 1 bagi soalan kuis dah ada 3 nombor ni, 3 soalan. Jadi kita boleh jadikan ini sebagai soalan nombor 1. Kemas gini. Okey, soalan nombor 2. Kita kemas gini, kuis 1 juga. Dan soalan nombor 3. Kita kemas gini. Klik soalan 1, kemas gini. Jadi kalau kita selenggara item, kita akan dapati bahawa kuis 1 telah terdapat 3 soalan. Jadi itulah sedikit perkongsian saya pada hari ini. Dan kalau sebarang masalah, bolehlah tanya kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.